dalam kita nak kira pengiraan faraid, benda yang paling asas yang kita perlu tahu ialah asal masalah. Kita kena cari asal masalah, bukan kita cari masalah. Kita kena cari asal masalah, sebab asal masalah inilah yang akan menyelesaikan pengiraan faraid. Asal masalah yang selalu disebut dalam pengiraan faraid ialah bermaksud satu angka yang paling kecil dalam menyamakan penyebut-penyebut pecahan yang terlibat. Kita cari angka yang paling kecil untuk menyamakan penyebut-penyebut pecahan yang terlibat. Itu definisi asal masalah. So asal masalah ni sama ada penyebut sama. Kalau penyebut itu sama, kita menggunakan kaedah tamasul. Tamasul ni mana samalah. Sama. Kalau penyebut dia tidak sama, kita ada 3 kaedah. Sama ada tadakhul, tawafuq ataupun tabayun. Ini asas ni. Tamasul, tadakhul, tawafuq, tabayun kita akan sentiasa guna dalam pengiraan faraid sehingga ke peringkat berlapis pun. Sebab kita pergi ni, dia pergi secara turutan ni. Kita kena ikut cari sama ada boleh buat tamasul dulu ataupun tidak. Kalau kita pergi buat tadakhul, tawafuq dan tabayun. Dalam buku ni, buku yang saya bagi secara percuma tu, buku ni dia lebih detail lah tentang kaedah ni. So apa yang dimaksudkan dengan tamasul, tadakhul, tawafuq dan tabayun ni, apabila pecahan itu sama, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dia sama, maka kita ambil angka tu je lah sebagai asal masalah kita. Ini mudah je lah. Tadakhul ni pecahan besar habis ditolak dengan pecahan kecil. Kita ada 6 dan 3, kita ada 8 dan 4. So kita ambil 6 sebagai, kalau ada 6 dan 3, kita ambil 6 sebagai angka asal masalah. Ada 8 dengan 4, kita ambil 8 sebagai asal masalah. Tawafuq ni gandaan sepunya terkecil. Pecahan besar tidak habis ditolak dengan pecahan kecil, 6 dengan 4. So 6 dengan 4, angka tawafuq dia ialah 12. Sebab 6 darab 2, 12, 4 darab 3, 12. So angka 6 dengan 4, angka tawafuq dia ialah 12. Kita jangan darab. Kalau kita darab, 6 darab 4 jadi 24. 24 betul juga, tapi dia jadi pecahan yang besar. Sedangkan dia adanya tawafuq pada angka gandaan sepunya terkecil antara 6 dan 4 jadi 12. Tabayun ni dia pecahan yang tidak sama, so kita kena darab. Selalunya orang guna darab, sedangkan kita boleh buat secara tawafuq, menyebabkan angka tu jadi besar. Tapi tidak salah, cuma besar, dia panggil tidak cantik lah. Bila tidak boleh tawafuq, barulah kita tabayun, kita darab. 2 dengan 3 tak boleh, so 2 darab 3 jadi 6, asal masalah dia. Ini kita akan faham bila kita buat pengiraan nanti lah. Penentuan asal masalah. Asal masalah ni angka dia. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Dia tidak lari daripada angka-angka ni. Dia tidak lari daripada angka-angka ni. Kecuali tashih al-masail. Kita menyelesaikan ataupun kita buat pembetulan daripada asal masalah. Barulah dia akan jadi lebih besar daripada angka-angka ni. Asal masalah dia ini sahaja angka dia. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Bila kita sentiasa buat pengiraan faraid, kita akan jadi mahir secara otomatik. Ini yang saya cerita tadi. Tamasul kita ambil salah satu je, 1, 2, 1, 2. Asal masalah dia adalah 2. 1/3 dengan 1/6, kita ambil 6. 1/4, 1/6, dia jadi gandaan sepunya terkecil. 1/3, 1/4 kita darab. Jadi 12. Okay, ini tamasul. Ini secara lebih detail lagi lah. Suami 1/2, so asal masalahnya ialah 2. Sebab saya akan jadi satu-satu lah sebenarnya. So, kita nak cerita tentang bagaimana asal masalah ini diperolehi dengan cara tamasul. Suami dapat 1/2 sebab si mati tiada anak lah ni. So dia dapat pula kepada saudara si ibu sebapa perempuan juga dapat 1/2 pasal dia seorang. Kalau dia 2 orang dapat 23. So asal masalahnya ialah 2. Ini kita tak kira lagi ni, kita just nak sebut macam mana asal masalah ni diperolehi. Tadakhul ni contohnya suami dapat 1/4 sebab si mati ada anak, dia tak anak perempuan lah. So anak perempuan dia seorang dia saja, dia dapat 1/2. So 4 dengan 2, maka asal masalah kita ialah 4 sebab dia boleh kita kira asal masalah berdasarkan kaedah tadakhul, dia masuk. Tadakhul ni maksudnya dimasukkan sahaja.
So dapatlah 4 kat sini. Tawafuk ni adalah angka sepunya, gandaan sepunya terkecil. Matematiknya kita panggil gandaan sepunya terkecil. So kita ambil asal masalah tu, kita ambil angka GSTK. Contohnya isteri dapat 1/4 sebab si mati ada anak. Kalau si mati ada anak, isteri dapat 1/8. So si mati tak ada anak. Bila dia tak ada anak, pergilah ke adik-beradik dia. Dia ada seorang saudara seibu perempuan. Saudara seibu perempuan, adik-beradik seibu lain ayah. Tapi ini pun tak habis lagi ni. Ini cari orang yang sobah lagi, taklah bagi mal kat sini. So, sobah tak apalah sebab dia ambil baki. Asal masalahnya dia ambil daripada yang fardu. So, fardu 1/4 dengan 1/6 ni, asal masalahnya ialah 4 dengan 6 kita boleh letak 12 secara GSTK tadi. 4 dengan 6 ni dia ada angka sepunya dia, jadi 12. So, kita ambil, kita mengira asal masalah berdasarkan kaedah tawafuk. So ini cara-cara GSTK lah. Ini pun saya buat slide juga. GSTK contohnya 4 dan 6. Ganda 4 ialah 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ganda 6, 6, 12, 18, 24, 30. So GSTK gandaan sepunya yang terkecil. Yang mula-mula kita jumpa. Yang sepunya di antara 4 dengan 6. So 12 lah. Ini kita akan jumpa pada 24 kat sini. Tapi dia dah jadi tidak terkecil. Dia dah jadi besar. So GSTK dia ialah 12. GSTK ni sekolah rendah, matematik sekolah rendah. Faktor sepunya terbesar tu matematik tingkatan 1 ke tingkatan 2. Tapi itu dalam kes kematian berlapis. So GSTK saja kita guna untuk selapis ni. Tabayun ni kita darab. Isteri dapat 1/4 sebab si mati tak ada anak. Tapi si mati ada ibu. So bila si mati tak ada anak, ibu dapat 1/3. Sebab si mati pun tidak ada adik-adik. Kalau si mati tu ada lebih 2 orang adik, si ibu dapat 1/6 je. Dia dapat 1/3. So, dalam 1/4 dengan 1/3, berapa asal masalah dia? So, 1/4, 1/3 dia tak boleh nak masuk. Tamathul tak boleh, tadakhul boleh, tawafuk tak boleh. So, kita darab saja. Tabayun, 4 dengan 3 jadi 12 asal masalah dia.